sampai surah apa? Sampai mana? Bab baru. Muka surat 159. Larangan berdusta. Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya share audio kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihan halal min musibah bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah antu himal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh pagi ini yang berkat. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala dia memasyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, jumpa kita pada hari yang ketiga Muharram tahun 1442 Hijrah ya. Dah masuk tahun Hijrah baru kita, awal Muharram yang ketiga. Masih lagi panjang umur, masih lagi hidup kita, masih lagi bernyawa. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Ta'ala untuk perjalanan kita, perjalanan hidup kita di dunia. Dan yang paling hebat, satu lagi perjalanan musafir kita di satu tempat yang dipanggil alam mahsyar besok, alam barzah. Tu yang paling hebat. Sebab tu masa yang ada ni kita gunakanlah sepenuh-penuhnya. Jangan dipandang nombor 1442 Hijrah. Jangan dipandang bab nombor hari bulan Muharram, 3 Muharram. Dia akan bertambah. Betul? Tapi itu nombor umur
nombor tahun yang bertambah. Nombor kita hendak meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Peruntukan untuk meneruskan hidup sebenarnya makin lama makin sedikit. Jangan yakin sangat kita ni panjang umur. Ya, kita berdoa panjang umur, tapi kita tak tahu umur kita. Yang menentukan umur kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bagi masa, Allah bagi peluang, jangan lepaskan peluang. Ya, cukup masa Allah akan panggil kita secara tiba-tiba ataupun secara perlahan-lahan. Kita tak tahu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu hijrah, bila disebut hijrah, macam-macam nak diceritakan bab hijrah. Hijrah bagaimana sebenarnya? Kita akan usik sedikit bab hijrah samping kita baca kitab pagi ni. InsyaAllah boleh tak ada bab tajuk hijrah, tak ada, tapi kita sentuh sikit. Betul kita dah hijrah ataupun tidak, InsyaAllah. Ini syaitanirrajim. Kita tengok bab 15 muka surat 159 kitab baru, ya. Bab larangan berdusta. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, biasakan kamu berkata benar, kerana kebenaran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke syurga. Dan seseorang itu selalu berkata benar sehingga dicatatkan di sisi Allah siddiq. Dan awaslah kamu dari dusta, kerana dusta itu membawa kepada lacur, yakni kejahatan, dan kejahatan itu menuntun ke dalam neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta akan dicatat di sisi Allah pendusta. Ini salah satu yang kena kita hijrahkan, ya. Abu Laid Samarkandi meriwayatkan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, biasakan kamu berkata benar, kerana kebenaran itu menuntun kepada kebaikan. Kebenaran ni bila bercakap benar, menuntun tu apa? Menuntun tu memimpin kita menghadap Allah Ta'ala, memimpin kita pada kebaikan. Menuntun bukan menengok, bukan melihat. Menuntun TV lain, menuntun wayang lain. Ni menuntun, maksud bahasa lama ni, menuntun tu memimpin kita. Orang putih kata guide, betul? Baru faham kot orang Lukut, ya. Cakap menonton tak faham. Menonton dia nonton TV je, nonton wayang je. Nonton ni memimpin. Memimpin ni kita di-guide, kita dipimpin kita menghala bab kebaikan. Pasal apa? Bercakap benda yang benar, berbuat benda yang benar. Kalau pemimpin bercakap benar, rakyat pun bercakap benar. Betul tak betul? Kalau pemimpin buat yang tak benar, rakyat pun sama. Tak payah sampai pemimpin. Pemimpin di rumah, ayah pemimpin di rumah, ibu pemimpin di rumah. Bila ayah bercakap benar, anak insya-Allah cakap yang benar. Dia tak berani cakap yang tak benar. Bila sekali dia cakap yang tak benar, ayah dah dapat kesan, tak pernah dia cakap tak benar. Pasal apa? Tu yang dia kata, dari besar tapak dua jari kaki kau tu, aku dah tengok kau sampai sekarang, kau silap sikit cakap, ayah dah tahu. Sama juga suami dengan isteri, ya. Suami isteri dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, suami ni tak pernah cakap tak benar. Satu hari tak benar dia cakap, isteri boleh kesan tak? Boleh. Dari riak wajah suami tu dia boleh kesan. Tak payah pakai scanner yang kat luar tu, yang untuk sanitizer tu kan. Tak payah. Pasal alat tu tak ada. Alat mengesan menipu ni tak ada. Ya.
Alah nak mengesan orang berdusta, tak ada. Tapi dari riak, cara cakap tu isteri dah pelik dah. Ada masalah suami aku ni. Kena pula nak kahwin lagi. Macam mana? Terangkat. Terangkat. Suami lagi terangkat. Isteri tinggal nak angkat periuk je. Betul? Tu boleh kesan. Pasal apa? Tak pernah suami tu bohong. Nampak seumur hidup dia. Tu yang bahagia. Pasal apa? Dia tak bercakap bohong. Dua-dua. Bila tercakap sikit, silap sikit, isteri boleh kesan. Sama juga suami mengesan, isteri dia pula. Itu pasal apa? Tu pasal apa? Allah pimpin, bukan kuasa, bukan power, bukan tak. Bila bercakap benar ni, Allah pimpin kita. Tak payah nak mencari ilmu, nak kebal, nak mengintip ataupun nak mengesan. Tak. Ni cerita sebenarnya. Ni kita ni bila cakap yang benar, berbuat benda yang benar, menuntun kepada kebaikan. Dah buat baik, bercakap benar, dah dipimpin, kemudian kebaikan itu menuntun ke syurga. Allah, tuan-tuan. Tak ada tempat lain, tuan-tuan, kita ni. Ya, bukan pasal hebat buat benda-benda yang hebat, tak. Benda yang benar tu sampai dituntun, dipimpin menghala ke syurga. Bukan terus masuk syurga. Di dunia tu ditunjukkan jalan-jalan ke syurga. Ya, tu. Dia tak tunggu hijrah, dia hijrah dulu. Dia tak tunggu 1442 hijrah. Dia dah hijrah awal-awal lagi. Tak payah tunggu orang suruh bab Quran. Dia dah tunjuklah Quran time dia ada. Ada ke tak ada? Ada. Tak payah orang suruh, dia tunggu dah My Quran Time dalam TV. Ada ke tak ada, tuan-tuan? Ada. Kalau kita TV yang 4 jam satu hari Quran tu, kalau kita tak jenguk, tuan-tuan, kita masih lagi tak berhijrah. Cakap terus terang je lah. Pasal TV dulu pun TV 1, TV 2, TV 3, kemudian TV 7, TV 9. Betul? Akhirnya ada Astro, ada apa semua cukup. Tapi itu saja. Tiba-tiba Allah bagi lagi satu lagi nikmat. Allah nak bagi kita jalan. Allah hantar TV Al-Hijrah. Ada tak TV? TV yang lama dah berhijrah. Kalau kita sendiri yang tak berhijrah, kita malu dengan TV. Dulu TV kaki 4, sekarang TV tak ada kaki. Melompat, melekat kat dinding, kencing manis kot. Tak ada kaki. Nampak? TV hijrah. Nampak? Ni, tuan-tuan, sentuh sikit bab My Quran Time. Tengok tak yang 1 Muharram punya program? Sebab kita tengok, tersentuh. Kalau betul-betul tengoklah, kalau betul-betul kita ni pun nak hijrah juga, kita tengok cerita My Quran Time team tu pergi ke Johor menghadap TMJ. Pasal peminat utama rupanya. Walaupun dia peminat bola TMJ, bola yang kuat di Malaysia sekarang ni, tapi dia punya meminat bab Al-Quran. Suami isteri, TMJ dengan isteri dia. Nampak? Walaupun status tempat lain tinggi, betul? Tapi dia masih lagi minat Al-Quran. Bab kesuburan Quran tu dah ada di peringkat istana. Yang paling hebat, yang paling bawah tu, yang meniaga jemput-jemput je, bukan meniaga korporat, tuan-tuan. Kuat jual jemput pisang je, jemput jagung, jemput itu je. Nak jaga isteri dah tak ada. 12 orang anak kena jaga, tuan-tuan. 73 tahun. Tiap-tiap orang membeli jemput-jemput tu, dia akan panggil, jangan lupa My Quran Time. Nampak? Bila orang nak beli kuih dia, tak ada duit, bagi terus. Tak ada nak sayang-sayang, nak kira duit, tuan-tuan. Dia meniaga kerana Allah Ta'ala aja. Allah berkati. Tu dah hijrah lama, tuan-tuan. Kita belum tahu. Nak meniaga berkira. Kadang-kadang jual kuih kita ni, tinggal sikit je. Apa salah? Sedekah je. Budak lalu sedekah. Tak, kira juga RM1.3.
Sekarang tak main RM1.3, RM2.5, betul? Tu sayang juga, padahal dah meniaga dah untung lebih sikit, apa salahnya? Bagilah, itu kan hak Allah Ta'ala, kita pinjam aja, jangan sayang-sayang. Nampak? Ada benda lebih, terus bagi je. Orang tu cleaner, tukang cuci longkang datang, dia tak bagi bayar, dia terus bayar, dia terus bagi je kuih. Apa dia kata? Dia pesan, jangan lupa tengok ayat Quran, jangan lupa tengok Quran time. Tengok dia punya hijrah tu, sambil meniaga dia, sambil dakwah. Tapi yang paling sebab lagi, dia cerita, dia minta umur dia panjang lagi sampai habis ayat Quran di My Quran Time tu. Ada 604 hari nak habiskan. Dia mohon didoakan dia kalau boleh nak mati selepas tu. Allah, tuan-tuan, hijrah dia dahsyat. Kita yang tengok dah ni dah masuk siri ke berapa, dah masuk surah Al-Imran ayat muka surat 3 dah. Kadang-kadang ada yang tak tahu lagi ke mana, tuan-tuan kita. Hijrah ke mana? Saya akan sebut sini ya. Ada 15. Saya catatkan daripada Dr. Sahabuddin, kuliah Maghrib di Shah Alam, section 7. Ada 15 hikmah. 15 hikmah yang perlu dibuat oleh umat zaman sekarang. Tu. Ada 15 hikmah hijrah umat Islam kena buat. Pasal zaman Rasulullah SAW tu dihijrahkan 3. Ada 3 hijrah zaman Nabi. Yang pertama Nabi bab hijrah akidah. Yang kedua hijrah ibadah. Yang ketiga hijrah ukhuwah, menghala bab akhirat. Tu zaman Rasulullah SAW. Boleh. Pertama zaman Nabi, hijrah dia hijrah akidah, daripada kafir kepada Islam, contoh. Tu. Yang kedua hijrah ibadah. Yang ketiga hijrah ukhuwah. Tu zaman Rasulullah SAW. Kita dah memang Islam, dah jadi Islam sekarang. Kita nak jadi umat yang terbaik. Kuntum khairul ummah. Kita nak jadi umat yang terbaik di dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan poin-poin ni, ada 15 panjang ni, tidak sampai Ahad ni, tu biar kita sampai nak jadi umat yang terbaik. Jangan sampai dipijak-pijak orang. Umat Islam jangan dibiarkan dipijak-pijak orang. Sekarang ni orang mula memijak-mijak, dah pun mula-mula bukan mijak, bunuh terus, betul? Di Palestin, di Gaza masih lagi berperang. Kononnya sign ada MOU berdamai dengan negara Islam Yahudi. Trump bawa. Allah, tuan-tuan, sampai bila, tuan? Zaman-zaman sekarang. Walhal zaman Rasul, zaman Nabi Musa pun kena tipu, betul? Zaman Nabi Isa ni. Sampai zaman Yasir Arafat. Mati tak Yasir Arafat? Mati, tuan-tuan. Kena tipu juga. Yahudi jangan main, tuan-tuan. Dah ditulis dalam Al-Quran perangai Yahudi. Setengah daripada Al-Baqarah tu menceritakan fi'il perangai Yahudi memang hebat, tuan-tuan. Handal memang handal. Sebab tu kita jangan terpengaruh ataupun jangan terikut perangai Yahudi. Dah dibagi ayat Allah Ta'ala daripada zaman Musa, Nabi Isa, sampailah zaman Rasulullah SAW, dia lempar ke belakang. Kita dah dihidangkan depan TV, depan internet, depan telefon, tak juga tengok Al-Quran. Sama tak sama dengan Yahudi? Kemungkinan jadi sama dengan dia. Mengaku Islam tapi tak hendak tengok Al-Quran. Sebab tu hijrah yang paling hebat kita ni sebenarnya semua Islam ni, nak jadi umat Islam yang hebat, salah satunya hijrah kita dengan Al-Quran. Jangan dibiarkan Quran. Itulah satu benda kompas yang nak membawa kita ke arah dunia dan akhirat. Tak sesat, kata Rasulullah SAW. Tak ikut Quran, tak ikut sunnah dia. Dua ni Nabi kata tak ikut, confirm sesat. Itu dia. Okey, yang pertama hikmah kita bab hijrah ni, saya catatkan pada ulama tersebut.
Yang pertama, hijrah daripada syirik kepada keimanan. Ya, betul kita Islam, tapi kadang-kadang kita masih lagi buat perangai tak ada yakin dengan Allah Ta'ala. Walhal kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad, atau kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, surah Ghafir ayat 44. Tak yakin juga dengan Allah Ta'ala, tak nak tengok. Dan ditunjuk Allah Ta'ala peringatan-peringatan yang hebat, tapi tak yakin juga ingatan daripada Allah Ta'ala. Janganlah ya, kita ni senang lenang dengan nikmat Allah Ta'ala di Malaysia. Di semenanjung tanah Melayu penuh dengan nikmat, tak sama di negara lain. Dikurung sampai berlapar, kita dikurung masih lagi kekenyangan. Betul? Allah tuan, nikmat kita terlalu hebat. Ini yang pertama hikmah dia. Maksudnya yang pertama, hijrah daripada syirik kepada keimanan. Kena yakin, ya, maksudnya kita ni cari jalan yakin terus dengan Allah Ta'ala, tu iman. Yang kedua, hijrah daripada kekufuran kepada Islam. Jangan buat benda yang kafir, jangan buat benda-benda yang bab kekufuran. Maksudnya kita cari masuk Islam sepenuhnya, kafah. Maksudnya perkataan Arab tu kafah tu maksudnya penuh, tak ada lain, tak ada 50-50, tak ada 10%, tak ada 99% pun tak ada, sepenuh-penuhnya. Bak kata Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Kamus, apa dia kata? Pokok pelang tu kalau tumbuh daripada akar sampai pucuk, pokok pelang. Pokok rambutan daripada akar sampai ke pucuk, tetap pokok rambutan. Tak ada benda-benda lain. Pokok rambutan tu akarnya akar kelapa, batangnya batang sawi. Boleh? Tak jadi tuan-tuan. Dia tetap pokok rambutan. Durian pun sama juga. Tu, Islam tak boleh main-main. Islam mesti 100% full, penuh ikut cara Islam, baru kita boleh berjaya di dunia. Betul? Tu kena renung kita. Ni bab hijrah kita ni, bab hijrah daripada kekufuran kepada Islam sepenuhnya. Jangan diikuti bab-bab kekafiran. Boleh kita raikan, tapi jangan kita terlampau, jangan kita terikut dengan bab kufur dia. Tu yang ketiga. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Ya, daripada dunia bab akhirat, minta ukhrawi kita. Pasal apa? Dunia ni terbahagi daripada 5. Ya, makna dunia ni ada 5. Rendah, bawah, singgah dan lewat. Rendah, bawah, singgah, lewat. Satu lagi tak ingat saya. Ya, dapat cari 4 ya. Ambil satu, singgah. Kita ni singgah lah. Singgah sebentar kat dunia ni. Salah satu. Rendah sangat dunia ni sebenarnya. Waktu Tok Adam, Tok Hawa kita waktu diturunkan dunia ni, pengsan dia. Tak ingat, 40 hari, 40 tahun. Pengsan. Busuknya bau dunia ni. Hanyanya, basinya bau dunia ni. Faham tak faham? Pasal Adam bukan duduk dalam dunia asalnya. Tok Adam kita daripada mana? Seremban. Tok Adam daripada syurga tuan-tuan. Dah terlampau best, sedap sangat di syurga. Ya, wangi dia mengalahkan hotel. Betul? Semalam tu Ustaz Fazrul cerita, hebatnya ke syurga ni mengalahkan hotel. Betul? Siap ada swimming pool dia apa. Dia nak dapat benda-benda tu kat dunia tak dapat. Kita boleh dapat hotel, kat Purison ada hotel siap dengan swimming pool. Betul? Tapi boleh tahan berapa hari kita tidur? 1 hari 2 hari je. Berapa hari boleh dapat sepanjang masa. Jangan harap bankrupt terus. Betul? Satu malam berapa? Hotel apa tu saya tak ingat. Yang ada swimming pool satu rumah. Betul? 800, 900. Hari biasa, hari weekend macam hari ni 1000 lebih. Allah, tuan-tuan. Boleh sewa? Boleh. Berapa hari? 1 hari 2 hari. Lepas tu balik. Pasal apa? Poket kering. Betul? Ni tu kita nak cari yang tetap di mana? Syurga besok.
Di rumah dia kata rumah dia bathtub pun tak ada, cuma ada shower je. Yang ada apa? Longkang yang air lalu tu. Tu level kita tuan-tuan. Nampak ni dunia ni ya, hanya bau macam-macam rendah bab dunia. Bab tu jangan tertipu dengan dunia kita. Yang ke berapa? Yang keempat, betul. Yang ketiga dah ya, hijrah dari dunia kepada keakhiratan. Maksudnya kita cari bab akhirat, hijrah kita ya. Yang keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal ya. Maksudnya pesanan pada Rasulullah SAW pada Fatimah, cari amal tu, buatlah amal. Hijrah kita. Tahun lepas tak duha, tahun ni kita duha. Boleh tak? Boleh. Jangan buat 10, buat 2 saja dulu. Permulaannya, awal-awal nak pikul beras, jangan pikul yang 10 kilo, pikul yang 5 kilo dulu. Kalau tidak, slip disc. Betul? Itu contoh yang dibagikan tuan guru. Cari jalan yang ringan-ringan dulu. 2 rakaat dulu duha. Malam tahajud 2 rakaat dulu. Jangan buat banyak-banyak. Seminggu 2, minggu depan buat 4 pula, minggu ketiga buat 6 pula. Seterusnya. Sebab tu jangan cari bab kebendaan ya. Bab akhirat ni penting. Masa dah terlampau kritikal sekarang. Tu yang ke berapa? Yang keempat. Yang kelima, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Yang sudah-sudah cukuplah. Zaman motor, zaman Vespa, zaman 60-an cukuplah. Berhentilah. Betul? Dah masuk umur 40, 50, 60, berhentilah. Jangan terus-teruskan bab motor besar-besar tuan-tuan. Baru ni saya terserempak di R&R Serban. Nak tolak motor tak terdaya tuan. Kita tengok depan dahsyat badan macam sado lah. Ya. Oh, ini mesti orang muda kan. Sekali pusing ramai-ramai, tua semua tuan. Memang golongan 60 70-an. Bawa lagi motor besar tuan. Nak tolak tak terdaya. Terpaksa panggil mak motor sebelah tu. Mak motor muda-muda semua pakai motor kecil-kecil tuan. Tak berduit pakai motor kecil, betul? Ni yang dapat EPF, yang dapat pension, terus beli motor besar. Tak salah mesti, tak salah beli, tapi kena kenanglah umur tu macam mana. Sampai tak terdaya nak cangkap motor pun tak ada, nak tarik pun tak boleh. Nampak? Ke mana tuan? Belanja hebat tu. Tengok jaket dia, tengok kasut dia. Tak main RM1, betul? Tu. Kulit saja. Dia tak main kulit dia, kulit binatang. Tu. Ya, ni bukan nak kata, cakap terus, betul? Maksudnya cari jalan, apa benda yang buat. Kadang-kadang kita ni leka sangat nak dapatkan sekali ustaz ni, sekali dapat duit ni, sekali IPF dapat duit. Itulah saya boleh nak rasa. Ya, takut tak terasa kan. Terasa sekejap je. Masalah umur dah 60, 70, sekali 1 second Allah bagi lelam, nak ke mana tuan? Naik motor besar. Motor besar tu tak boleh naik motor besar tu naik 20 30 meter dia, betul? Motor besar kena mesti laju, betul? Lagi laju pada Irish, lagi laju pada Proton. Dia tak main 30 40. Itu bukan Honda Cup 40cc. Exhaust kat tengah-tengah tu. Ya. Kena laju bagi sejuk exhaust tu. Kalau tidak terbakar apa ni. Nampak? Tu mesti laju. Tapi satu masa Allah bagi orang yang berumur tu kadang-kadang terlelap 1 second je, pum, habis. Saya tak boleh lupa Ustaz Zahar Idrus cerita. Ya, sahabat dia kot. Pergi ke mana? Ke sepadan Thailand tu. Tak sampai. Bawa orang rumah pula tu. Akhirnya terpaksa kutip kepala tu orang rumah dia sendiri. Kepala. Bayangkan orang rumah kita sayang lama dah kan, sampai pencen kahwin. Ya. Akhirnya kutip jenazah orang rumah dia, kepala je. Pasal dia terlelap sekejap je, terseret dekat railing highway tu, terpotong badan orang rumah dia. Ni kena rendong kita. Bab-bab tu jagalah. Kalau umur muda tak lain cerita. Ni dah berumur lah. Patutnya dengan kereta, patutnya bukan nak merayau lagi dah. Patutnya di sini, di masjid, di surau. Cari jalan lagi. Yang ke berapa? Yang ke-5. Yang ke-6, hijrah daripada dosa menuju pahala. Carilah
pahala sebanyak yang mungkin. Ini pun sama diceritakan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Cari pahala sebanyak yang mungkin, tuan-tuan. Ni hijrah yang hebat. Nak jadi umat yang hebat, hijrah, cari pahala sebanyak yang mungkin. Tu. Berapa tadi? 6 7 sekarang. Jangan lagi buat dosa. Buatlah pahala. Berhenti buat dosa, buat pahala. Fardu, buat yang sunat pun kita buat. Tambah. Yang ke-8, 7, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Kena berhenti ke? Tak. Yang ke-7, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan, iaitu perbezaan umat Rasulullah SAW adalah rahmat dia. Yang tak ada perbezaan. Nabi kata bukan laknat, bukan laknat Allah. 4 mazhab tu boleh ambil kira. Betul? Dia tak ada perbezaan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Kita sesama kita jangan ada perbezaan. Cukuplah. Ni tak ada kasta-kasta, tak ada. Kita sama je. Tu hijrah benda tu. Tu nak cari umat yang hebat. Yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Sesama orang beriman adalah bersaudara, maka perbetulkanlah kita landasannya takwa kepada Allah Ta'ala. Hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Cukup. Jangan bergaduh lagi, jangan bertengkar, jangan berseteru lagi. Cukup. Dia dah 1442, tuan-tuan. Janganlah nak berlengkor-lengkor lagi, masa-masa muka. Cukup. Ini dah 1442. Pasal apa? Landasan kita takut dengan Allah Ta'ala. Takwa sebenarnya. Yang ke-9, hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang. Turunlah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni hijrah kita daripada bab kebencian kepada bab kasih sayang. Jangan tangguh. Yang ke-10, hijrah daripada kebodohan kepada keilmuan. Majlis ilmu banyak, tuan-tuan. Selangor banyak, Negeri Sembilan pun dah banyak. Nampak? Tak berhenti. Hujung bulan ni Samsul debat. Betul? Tu. Satu lagi Samsul Rau-Rau. Ni Samsul debat kan? Tu. Saya selalu jumpa Samsul Rau-Rau tu dekat Bangi. Di rumah Bangi. Saya tak pernah jumpa ni Samsul debat ni, saya tak pernah jumpa. Walaupun dia orang Negeri Sembilan. Minta jumpa satu hari. Apa dia kata? Cari ilmu yang mana. Jangan tunggu mati, tuan-tuan. Bila mati tak ada ilmu, apa nak jawab dengan Allah Ta'ala? Kita boleh cari ilmu sampai diploma, sampai degree, sampai master, sampai PhD. Boleh kerja daripada office boy sampai jadi bos. Ada tak? Ada. Dulu orang pakai STP orang pakai HSC. Kerja awal-awal office boy uncle saya. Tak ada diploma, tak ada degree, tapi guna HSC. Ada sijil tinggi pelajaran dulu yang bentuk Inggeris tu, yang full Inggeris. Office boy akhirnya jadi pengarah. Salah seorang pengarah biro angkasa yang potong gaji kerjaan. Pengarah. Dulu asal office boy, tu. Nampak? Tu. Maknanya ilmu tu penting, Maksudnya kita cari ilmu penting, jangan tangguh. Sekarang ada majlis Al-Quran, betul? My Quran Time. Yang satu lagi cerita semalam, Wak Karmon di Simpang Renggang, betul? Allah, dia punya suka bab Quran tu, siap buat gerbang tulis My Quran Time depan rumah. Popular pula terus dia. Orang datang depan rumah, bukan datang rumah dia, orang ambil gambar depan rumah dia. Nampak? Tiba-tiba orang tim Quran Time tu datang meraung, tuan. Orang yang dia tengok hari-hari TV datang yang mengaji Quran. Suka bab Al-Quran, tuan. Dah berumur dah. Pencen askar, betul? Allah, boleh hidup. Nampak? Tu kena renung kita. Sayang. Tu bukan orang bandar, orang kampung dalam. Ni kena renung kita. Kalau kita tak sayangkan problem tu, tak ke mana. Tu. Yang ke berapa? Ke-10, hijrah daripada bab bodoh kepada bab cari ilmu. Yang ke
11. Hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Janganlah malas-malas. Kena positif. Orang putih kata think positif. Aktiviti kena positif. Malas menuju kecergasan. Yang ke-12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan, kerendahan. Bila ada ilmu sedikit, jangan ke mana? Jangan nak terasa hebat. Kita tunduk. Tu sebenarnya petua orang tua-tua tu kata, ikut padi, ikut resam padi, makin berisi makin tunduk. Betul lah. Ilmu banyak lagi tunduk dia, takut. Nampak? Ada contoh sekarang, contoh tu menteri apa tu, Datuk Mufti Dr. Zul, muda lagi tapi buat dia punya perangai tu, Allah, ilmu dia banyak sangat tu kan. Tu tapi masih lagi boleh bersama kita. Saya nak cerita, saya dapat tauliah wilayah tu, dia hidang air Mufti hidang air sebelum temu dega saya tu, boleh sampai ke tahap tu. Malu kita. Nampak? Bila kita jumpa tuan guru duduk, kalau tuan guru duduk atas lantai, kita duduk mana tu kan? Sofa ada. Adab tuan-tuan, akhlak. Kalau dah mengaji, antara yang kita nak kena belajar tu, tuan guru makan, selagi tuan guru tak basuh tangan, kita tak boleh berhenti, tak boleh basuh tangan. Contoh. Nampak? Walaupun kita dah habis pinggan, selalunya 2 pinggan dah habis kan? Tuan guru sepinggan tak habis, kita 2 pinggan dah habis, nak basuh tangan juga? Jangan. Tunggu. Pasal apa? Adabnya. Kita start, kita pula awal-awal air basuh tangan tu kita gunakan, menampakkan kita nak bagi cepat. Orang tuan guru suruh cepat habis, adabnya tak boleh. Tunggu dia basuh tangan dulu. Tu contoh adab makan. Tu kena ilmu, tu kena ada. Nak makan lauk yang sedap kat ujung, lauk yang tak sedap ke sekat-sekat dekat, sayur je, ayam ayam semua kat ujung. Macam mana? Tu kadang-kadang boleh sampai ke tahap dia boleh memeri tangan, memeri panjang tangan tu terus ngalahkan jin. Maksudnya jaga, bukan dengan tok guru, dengan mak bapak kita pun sama juga. Nampak? Jaga ada tu. Sekarang budak-budak sekarang tak tahu. Pasal tak ada ilmu nak mengajar bab-bab tu. Ada dalam kitab. Tu antaranya tuan. Hati-hati sikit bab adab akhlak. Belum lagi tunduk depan orang tua, tunduk di belakang orang tua, apa lagi? Banyak bab adab dan akhlak. Tu yang ke berapa? Yang ke 13 ya. Tadi 12 Cukup bab sombong. Yang ke-13, hijrah daripada ketamakan menuju kepada kesederhanaan. Janganlah berhenti bab tamak. Dalam Quran baru sebut infak, betul? Al-Baqarah bab hujung, bab infak disebut berhenti, bab tamak ni. Ada sikit sedekah, ada banyak sedekah juga. Contoh hijrah tu, kita hijrah. Jangan sayang-sayang duit. Pasal apa? Bila tamak sangat, sayangkan harta, ending dia, kata ustaz ni, kata ulama ni, ending dia tersungkur dia besok. Dia akan tersungkur pasal tamaknya dia. Macam orang buat rumah, tamak sangat, developer dia buat rumah, buat banyak, akhir tak terjual, tersungkur tak dia? Tersungkur terus. Tamak sangat nak buat pembangunan, akhirnya surau letak mana? Ujung. Itu saya sakit hati tu. Buat rumah banyak, surau kat ujung. Siapa nak pergi? Ada arkitek, ada planner, tapi tak fikir tuan orang meriah tu. Patutnya surau masjid di tengah-tengah, betul? Bila tengah-tengah kelilingi rumah, baru orang sayang bab masjid, baru orang sayang bab surau. Ni surau di mana? Kalau tak penduduk minta, tak ada surau, betul? Sama tak ke sini? Sama. Last kali buat surau. Padahal Islam Nabi aja yang mula-mula Nabi buat pembangunan manusia, masjid dulu. Masjid yang pertama yang Nabi buat, letak 4 batang pokok kurma, base tu masjid dulu, baru kelilingnya rumah. Tu sama dengan konsep di Mekah, Kaabah dulu.
Keliling tu baru rumah, hotel, kedai mau. Bila azannya berhenti semua. Tak payah tutup, tak payah kunci, tinggal aja. Dululah, sekarang kunci. Kalau tidak habis bersih. Walaupun ada hukum hudud. Betul? Tu hebat kan. Yang ke dah? 14 ya. Yang ke-14, hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Tinggalkan ya, yang buruk tu lebihkan pada bab kebaikan. Pasal apa? Hidup ini sementara saja. Cari yang terbaik, buat yang terbaik. Akhir sekali, hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. InsyaAllah jadi umat yang terbaik. Berhenti bab marah-marah. Dah berumur je ni, janganlah, cukup bab marah-marah ni, cukuplah. Dah masuk surau jadi al-surawi, betul? Dah masuk masjid jadi orang masjid. Kenapa lagi nak bab-bab marah? Bertenang, kata Datuk Ismail Gamus tu perkataan terkenal dia. Tek words dia, Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Apa dia? Bila kawan-kawan tu bertekak-tekak, dia kata bertenang. Tu dia punya cara. Kita tak boleh lupa tuan-tuan. Dia punya relax, macam mana tension pun dia akan datang, dia kata bertenang. Maknanya cari jalan, jangan bab marah ni. Tu 15. Dapat tak tuan? Dapat catat? Ya, 15 hikmah ya, nak jadikan kita ni umat yang terbaik. Kena hijrah bab-bab tu. Boleh? Yang paling hebat Quran tuan-tuan. Cari jalan. Tak ada bab Quran tak ke mana kita. Insya-Allah. Nak ulang balik, tolong tengok audio kuliah. Ada rakaman insya-Allah 15 hikmah hijrah umat sekarang. Balik pada kitab tadi ya. Larang berdusta. Sikit lagi ya. Kerana dusta itu membawa kepada ya. Kemudian menuntun ke syurga. Kemudian seorang itu selalu berkata benar sehingga dicatat di sisi Allah Ta'ala Siddiq. Siddiq ni apa? Orang yang selalu bercakap benar. Ada contoh? Sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Allah tuan, apa yang Nabi bawa dia tak pernah kata tidak, tak pernah kata salah, tak pernah kata tipu. Dia tetap membenarkan Rasulullah SAW. Tu bapa mentua tuan-tuan tu. Bapa mentua pada Rasulullah SAW. Punya sayang pada menantu dia. Sewaktu dia berhijrah ke Madinah, singgah satu menyorok di gua yang dikejar oleh orang Quraisy. Menyorok dalam tu, Abu Bakar pangku menantu dia. Nampak? Sampai kena gigit binatang bisa. Menitis mata, air mata tu menitis kat pipi Nabi. Nabi tahu Abu Bakar dah disengat binatang bisa. Itu permulaan syifa. Dibacakan ayat Al-Fatihah. Ni cerita ulama. Pak, bapa mentua boleh memangku menantu. Agak-agak sekarang bapa mentua boleh tak buat menantu? Boleh tak boleh memangku menantu? Jangan harap kena empuk dia. Tu bapa mentua hebat tuan. Abu Bakar As-Siddiq, dia membenarkan apa yang menantu dia bawa. Rasulullah SAW yakin 100%. Tu yang bila Rasulullah wafat, Abu Bakar second dia. Betul? Ya, take over. Maksudnya bukan dia take over, orang lantik dia pasal dia paling senior bersama dengan Rasulullah SAW. Ni As-Siddiq ya, membenarkan. Dan beza, awaslah kamu daripada dusta, kerana dusta itu membawa kepada lacur. Ni bukan bab pelacur dah. Lacur di perkataan lama dipanggil maksiat, yakni bab kejahatan. Bila selalu cakap bohong, cakap dusta, dia akan membawa kepada bab, dipimpin kita kepada bab kejahatan. Dan kejahatan itu menuntun ke dalam neraka. Bila buat jahat, dipimpin kita automatik ke dalam neraka. Dan seorang yang biasa berdusta akan dicatat di sisi Allah pendusta. Allah tuan-tuan, bila Allah kita ni dah labelkan kita ni pendusta, nak ke mana tuan-tuan? Ada contoh? Ada orang Yahudi. Betul? Dari zaman Nabi dulu lagi sampai zaman Rasulullah dan sampai lani pun lagi Yahudi. Hebat tuan-tuan. Sebab tu kita ni bersyukur Nabi dah bagi kita jalan. Sebab tu jangan sayang-sayang, jangan buang-buang masa, jangan tangguh-tangguh. Cuba kenangan sikit bila bab hijrah ni. Bayangkan Nabi punya susah tuan-tuan. Susahnya kita boleh baca kitab, ambil sikit-sikit daripada ayat Quran dalam kitab, dimasukkan dalam hadis, masukkan sini. Bayangkan sebelum tu Quran macam mana tuan-tuan, zaman Rasulullah.
Quran tu ditulis macam mana? Cuba renung tuan-tuan. Ya, dalam Facebook ditunjukkan budak Afrika tu nak baca Quran, tulis balik, betul? Tulis atas kulit kayu, atas papan ditulis satu-satu. Tak ada Quran macam kita. Zaman Rasulullah tak ada papan tuan-tuan, kulit unta, kulit kayu, nak tulis satu patah, satu baris pun tak ada. Kita sekarang Quran macam-macam, betul? Tu, betul? Al-Haramain, betul? Wah, man, cantik. Siap ada rehal, cukup. Siap ada penanda yang barangkang, ada siap tafsir, siap terjemahan, ada tag lagi, color, tutup dengan zip macam diary, betul? Untuk perempuan ada, untuk lelaki ada. Saya tu beli main order je, niatkan untuk orang lelaki. Tengok-tengok, untuk wanita sahaja, warna pink kan. Terpaksa bagi kat orang rumah. Salah order kan. Dia tersilap. Untung dia. Nampak? Tu mewah lah kita. Mewah pasal apa? Cukup. Dengan baris berdengung semua cukup. Allah, zaman Rasulullah tak ada. Cuba renung balik zaman Nabi, sampai berdarah, mati, syahid, sampai susah payah tak makan nak mempertahankan ayat Quran. Susahnya zaman dulu tuan-tuan. Kita sekarang nak bawa ke tahap zaman kita, dahlah bertulis dalam kitab, dibentangkan dalam TV, dibentangkan dalam internet, baca, ditadaburkan, ditaranumkan, ditajwidkan, semua cukup. Kalau tak juga tengok ke mana tuan-tuan kita? Hijrah tuan-tuan. Mohon hijrah, baliklah kepada Al-Quran yang sebenar-benarnya. Ya, ni. Jangan jadi kita pendusta, jangan Allah kesan kita, labelkan kita pendusta. Abu Lail As-Samarkandi, sampai buku apa boleh? 7.26 ya. 7.5 Abu Lail As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, kamu dianggap orang itu munafik dengan 3 tanda. Ya. 3 tanda dianggap munafik. Jika berkata dusta, bila berjanji menyalahi janji, jika janji dia bersumpah cedera janji tersebut. Dan kebenaran keterangan ini dari ayat wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mukhridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil yalqawna bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Dan di antara mereka, yakni orang munafik, ada yang berjanji kepada Allah, jika kami diberi kekayaan oleh Allah pasti akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh, dan ketika diberi Allah kekayaan tiba-tiba mereka kikir dan berpaling serta mengabaikan, maka mengakibatkan nifak di dalam hati hingga di dalam hati mereka hingga hari kiamat, kerana mereka telah menyalahi janjinya kepada Allah dan kerana mereka berdusta. Surah At-Taubah ayat 75 hingga 77. Ni ya, kita berdoa macam-macam, janji dengan Allah Taala. Kalau kita ada harta, ada rezeki, kita nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila dapat saja kita menyalahi janji. Ni antara 3 benda yang menjadikan kita munafik ya. Bab janji dicapati, contohnya bahasa zaman sekarang dah kaya dah, dulu janji kaya boleh bersedekah dan macam-macam, tak sayang dia. Tu yang piramid tunjuk cerita Haji Bakhil, betul? Definisikan dekut yang amat sangat. Ni diceritakan dalam surah At-Taubah 75-77 ya. 3 benda ulang balik sifat orang munafik, iaitu berdusta bila berjanji, menyalahi janji, dan jika janji bersumpah cedera janji tersebut ya, dia mainkan janji. Tu 3 benda tanda-tanda munafik. InsyaAllah takat tukut, mudah-mudahan pengisian hari ini kita janganlah terus bab dusta, hijrah terus kan, berhenti bab dusta, berhenti bab tipu, berhenti bab bohong, hijrahlah pada satu benda yang terbaik kita. Ingat tadi yang hikmah 15 tadi, follow tuan-tuan. Tak dapat, tolong tengok audio kuliah, ada dicatatkan. InsyaAllah
mana yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya, surah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر يمنا واقض حوائجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahassanna bi zalika wa jabaru wa tasanna ba'da qul allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.